A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 1? Sihat? Alhamdulillah. Jumpa Ustazah lagi. Bertemu Ustazah lagi, Ustazah Musfariza dalam Pendidikan Islam Ibadah tahun 1. Masih lagi di bawah tajuk Kebersihan Amalanku. Tetapi jika minggu lepas kita belajar tentang istinja, minggu ini kita belajar tentang adab qada hajat. Hajat apa tu? Kita nak tahu hajat apa? Jom kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Baik anak-anak, hari ini apa yang kita nak dapat? Murid-murid patut dapat apa hari ini? Objektif pembelajaran kita hari ini ialah jika kita lihat bidang ibadah. Sekarang kita berada di bidang ibadah ya anak-anak. Unit 2, kebersihan amalanku. Boleh rujuk buku teks muka surat 92. Akhir pembelajaran ini, anak-anak patut dapat mengaplikasikan adab-adab sebelum, semasa dan selepas qada hajat. Kita dah buat, kita dah qada hajat kita, tapi kita kena tahu dulu bagaimana adab-adabnya. Jadi hari ini matlamatnya adalah anak-anak boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebelum qada hajat tahu apa nak buat, semasa qada hajat tahu juga apa nak buat, dan selepas qada hajat juga kita patut tahu apa yang perlu kita lakukan. Jom kita belajar sama-sama. Ustazah tak terangkan lagi ya? Apa maksud qada hajat? Ya, qada hajat, apa-apa sahaja qada hajat ni kita buat. Kita qada hajat ni antara kita, hajat kita, hajat buang air besar, hajat buang air kecil. Jadi kita nak belajar apa yang perlu kita buat sebelum, semasa dan selepas kita buang air besar atau buang air kecil. Okey anak-anak, kita balik pada hukum yang pertama. Kita berada dalam istinja kan? Kita nak membersihkan diri kita ni. Qada hajat ni pun termasuk. Jadi hukum istinja wajib. Wajib. Jadi kita kena bersihkan. Kita perlu bersihkan diri kita. Selepas buang air besar, lepas buang air kecil, mesti bersihkan. Tak boleh pakai terus luar. Busuk nanti. Okey anak-anak. Jika anak-anak lihat buku teks, anak-anak boleh lihat muka surat 94. Hari ini kita nak belajar satu muka surat sahaja. Muka surat 94. Hari ini kita nak belajar adab qada hajat, kita nak belajar doa sebelum masuk tandas, dan kita nak belajar doa selepas keluar tandas. Tiga perkara sahaja. Confirm. Lepas ni anak-anak hebat. Tahu. Tegur adik. Adik, kenapa tu tak buat adab sebelum qada hajat? Kita aplikasikan. Kita belajar dan kita aplikasikan. Okey anak-anak. Sekarang kita lihat adab qada hajat. Hari ini apa yang kita nak belajar ada 3 bahagian. Pertama, sebelum qada hajat. Kedua, semasa qada hajat. Dan yang ketiga, selepas qada hajat. Anak-anak mesti boleh bezakan. Perkara ni buat sebelum kita buang air besar dan buang air kecil. Perkara ni kita buat semasa buang air besar dan buang air kecil. Dan perkara yang lain pula kita buat selepas itu. Baik anak-anak, kita teruskan. Masih di muka surat 94. Adab sebelum qada hajat. Sebelum kita nak buang air besar, buang air kecil ni, apa yang kita perlu pastikan? Pertama, tidak membawa nama Allah. Comel. Model kita hari ni. Jika anak-anak sedang memegang Iqra atau Al-Quran atau apa-apa sahaja yang ada kaitan dengan ayat Al-Quran atau nama Allah, maka tinggalkan di luar tandas. Jangan bawa masuk tandas. Tak boleh tidak membawa nama Allah. Yang kedua, memakai alas kaki. Alas kakinya, ni contoh, selipar tandas. Nak masuk
tandas, mesti pakai selipar ataupun alas kaki. Tak boleh pakai kaki ayam. Bukan pinjam kaki ayam. Tapi anak-anak gunakan kaki sahaja, tidak beralas. Mesti alas kaki. Itu adab sebelum qada hajat. Yang ketiga, tutup kepala. Tengok model kita ni. Ambillah apa-apa sahaja, tutup kepala. Biasanya kita ambil tuala. Tuala besar sikit kan. Tutup kepala kita dengan tuala atau apa-apa sahaja yang boleh menutup kepala. Adabnya sebelum qada hajat. Yang keempat, membaca doa masuk tandas. Tengok adik ni. Adik ni tadah tangan baca doa. Baca doa sebelum masuk. Bukan dah masuk dalam tandas kita baca doa, tak. Luar tandas kita baca doa dulu. Baru kita langkah masuk dengan kaki kiri. Ni kiri kaf ya, ki. Royari. Kiri. Tengok adik ni tunjuk. Ni kaki kanan, ini kaki kiri. Kaki kiri langkah masuk tandas. Tapi kalau masuk rumah kita langkah kaki kanan. Sebab tempat yang baik. Tapi toilet ataupun tandas adalah tempat kegemaran syaitan. Jadi kita langkah masuk kaki kiri. Faham anak-anak? Ada 5 ni. Tidak membawa nama Allah, memakai alas kaki, menutup kepala, membaca doa masuk tandas dan melangkah masuk dengan kaki kiri. Ingat lagi doa masuk tandas? Ingat lagi tak? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Seterusnya, adab semasa qada hajat. Semasa kita buang air besar dan buang air kecil, apa kita boleh dan tak boleh buat? Okey anak-anak, yang pertama, tidak bercakap, makan atau minum. Tak boleh masa tengah membuang tu, anak-anak popek-popek. Dia popek-popek. Cakap tak boleh. Dan tak boleh makan atau minum. Anak-anak tidak boleh makan atau minum. Tak boleh bawa masuk biskut, tak boleh bawa masuk coklat tengah-tengah membuang ni, makan biskut coklat, tak boleh. Dalam tandas tidak boleh makan dan minum. Seterusnya, tidak membuang air merata-rata. Bukan buang air paip tu, tapi tidak boleh membuang air merata-rata. Awak buang air kecil atau buang air besar merata-rata, bukan dalam tempat. Lihat ni comelnya kucing ni. Kucing pun tahu buang air di tempat yang sepatutnya. Ini kan pula kita manusia kan. Kita manusia lagilah. Buang air di tempat membuang air ini. Jangan buang kat tepi tandas lah. Buang ke sana, buang ke sini, tak boleh. Mesti di tempat yang sepatutnya, tidak merata-rata. Seterusnya anak-anak, dah sampai adab selepas. Selepas kita qada hajat, ada 2 perkara. Jika kita lihat tadi, yang pertama, sebelum ada 5, semasa ada 2, dan selepas ada 2 juga. Okey, 2 adab selepas qada hajat. Pertama, membaca doa keluar tandas. Adik ni dah tanda tangan baca doa. Macam mana doa keluar tandas? Kita baca sama-sama. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa'afani. Dah keluar, dah baca doa, kita langkah keluar ni tadi dengan kaki kanan. Masuk tandas kena ingat. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kaf alif ka nun nun. Kanan. Okey, tengok adik ni tunjuk. Mana kaki kanan anak-anak? Jangan tersilap kaki. Ini kaki kanan. Okey, seterusnya anak-anak. Kita ulang balik doa sebelum masuk tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan-syaitan. Sebelum masuk tandas, kita baca doa dulu. Ulang lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Seterusnya, doa keluar tandas.
Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa'afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan apa yang menyakitkan aku dan menyihatkan aku. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa'afani. Dah habis belajar kan? Dah habis dah sikit je hari ni. Adab sebelum, semasa dan selepas qada hajat. Seterusnya doa sebelum masuk tandas dan doa selepas keluar tandas. Kita uji diri kita. Mari kita sama-sama klik link ini untuk anak-anak uji diri. Ingat ke tidak ni apa yang kita belajar hari ini? Okey? Seterusnya, ada satu je lagi. Satu je, kita tambah satu je. Sebab hari ni kita punya matlamat adalah nak aplikasikan. Jadi Ustazah minta anak-anak untuk rakam video adab sebelum, semasa dan selepas qada hajat. Bukannya anak-anak rakam, anak-anak buang air, bukan. Tetapi rakam anak-anak terangkan. Okey, sebelum masuk tandas apa? Selepas masuk tandas, semasa. Boleh anak-anak? Jika ada permasalahan, boleh hubungi Ustazah. Kita petik ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Kita rajin-rajin sucikan diri, rajin-rajin mandi, rajin-rajin bersihkan diri. Jangan malas mandi. InsyaAllah Allah suka. Kita nak Allah sayangkan. Marilah kita menjadi orang yang dikasihi Allah. InsyaAllah. Amin. Itu sahaja anak-anak untuk hari ini. Fi amanillah. Semoga berada dalam lindungan Allah. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk video-video seterusnya, video-video pembelajaran yang Ustazah sediakan. Mudah je. Jika di YouTube anak-anak type saja nama Ustazah, Ustazah Musfariza. Anak boleh tonton. Anak-anak boleh tonton semua video-video pembelajaran yang Ustazah sediakan. Sehingga berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.